forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap pendakwaan petik 13 sebab batalkan pembebasan Muhyiddin. Kita baca detail sikit macam gini. Pendakwa raya mengumumkan 13 sebab rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Dalam petisyen rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan, hujah pendakwaan utama tertumpu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah tersilap dalam melaksanakan bidang kuasa setia ada untuk membenarkan permohonan presiden tersebut untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir dan kita komen macam biasa. Macam mana hari ini, saudara? Hari ini memang berduduklah sekarang ni. Saya tengok mula dah orang marah balik. Marah balik, saudara. Apabila pendakwaan, pihak pendakwa daripada SPRM telah pun mengemukakan 13 alasan dalam petisyen rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin daripada 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah berjumlah 232.5 juta bagi Parti Bersatu. Dah berduduk dah, saudara. Sedangkan kalau mereka hayati betul-betul, waktu hakim memutuskan membebaskan, pihak pendakwa raya membuat rayuan. Tapi mahkamah kata, okey, buatlah petisyen. Satu persatu. Jadi melalui petisyen difailkan oleh pendakwa raya selaku perayu pada 19 September lalu, pendakwaan menyatakan hakim terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila melaksanakan kuasa sedia ada secara sewenang untuk membatalkan tuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin yang dinamakan sebagai responden. Jadi menurut pendakwaan, katanya sedangkan kes itu bukan kes yang sesuai bagi mahkamah berbuat demikian. Ia satu pendakwaan sudah dilakukan mengikut undang-undang, katanya. Pendakwaan berkata hakim juga khilaf. Jadi dalam keadaan begini katanya yang arif hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana terkhilaf membatalkan tuduhan. Dan yang khalif yang arif hakim terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila memutuskan bahawa peninggalan untuk menyatakan cara bagaimana responden menggunakan kedudukannya mengakibatkan tuduhan adalah cacat. Itu katanya. Dan sekarang ini sedang diapil. Terpulang pada mahkamah. Tapi belum pun mahkamah buat keputusan, dah mula duk balon. Itu keadaannya, saudara. Ini gambaran, saudara. Dan hari ini juga saya tengok kenyataan daripada timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan. Banyak orang tanya, kenapa tak bawa balik lagi menantu Tan Sri Muhyiddin? Seakhirnya, memang benar SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, ada meminta pihak polis untuk menggunakan jaringan dengan Interpol supaya mencari di mana menantu Tan Sri Muhyiddin berada untuk dibawa balik untuk siasatan. Jadi menurut Datuk Seri Ayub, dia kata boleh, bila mereka telah meminta begitu, Interpol minta pula penjelasan. Sedangkan bukan sewenang-wenangnya Interpol akan mengikut apa sahaja permintaan kita sebab dia nak tahu siapa orang yang dicari. Ya detail orang tu, katalah Fulan bin Fulan. Gambar dia macam mana, rupa dia macam mana. Kemudian yang paling penting, atas kesalahan apa, maka dia perlu ditangkap oleh Interpol. Mesti ada kes. Jadi sekarang ni pihak polis sedang menanti jawapan daripada SPRM menjelaskan bahawa suspek ini dipercayai terlibat dalam rasuah di bawah akta 1, 2, 3, 4 bla 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 bla. Itu yang diperlukan oleh Interpol. Jadi kata Datuk Seri Ayub, sabarlah sebab pihak polis sedang menanti jawapan daripada SPRM dan bila SPRM memberi kepada pihak polis, maka pihak polis akan menghantar pada Interpol. Barulah Interpol boleh melaksanakan. Ini gambaran. Tidak nanti orang tanya apa ni, dah minta Interpol, tapi Interpol tak react lagi. Jadi, Datuk Ayub menjelaskan secara jelas. Jadi, kita kena faham, saudara. Kadang-kadang kita ni bercakap sedap. Orang Melayu ni, saudara, orang kita ni, saya minta maaf lah, saudara. Kadang-kadang saya nak buat kritikan. Cerita pasal buruk, pasal orang memang seronok. Dari dulu lagi, saudara. Contoh, saya bagi contoh. Kalau dengar orang tu bergaduh. Memang seronok cerita orang maki hamun. Kalau contohnya, kalau macam kata orang tu suami isteri bergaduh. Dia punya pasang telinga bagai nak rak. Yang isteri duduk suami dia begitu, begini. Kamu lelaki dayus, kamu tak hantar duit makanan. Seronok dia dengar. Yang lelaki ni pula, kita pula. Kamu curang, kamu lakukan. Lagi seronok, saudara. Akhirnya cerita dia dipanjangkan. Seluruh rumah tangga itu roboh.
Ini boleh jadi pada negara kita, saya. Saling tuduh-menuduh. Lepas tu kita pun tambah sikit. Tambah sana, tambah sini. Yang rosak ni siapa? Rakyat. Yang rosaknya apabila berlaku pembalahan. Contoh saya kata-kata macam rumah tangga. Yang rosaknya kehidupan anak-anak. Apabila berlaku perceraian dan sebagainya. Itu yang kita alami. Itu masalah orang Melayu kena buat kritikan. Sepatutnya kalau orang bercerita maki hamon ni, tak payah dengar lah saya. Sudah-sudahlah. Saya juga hari ni nak menjelaskan. Semalam saya dah jelaskan saudara, bagaimana masalah pendatang tanpa izin ni agak membimbangkan. Dan sehari ini terbukti. Terbukti apabila pihak polis telah menahan seramai 13 orang daripada pendatang tanpa izin susulan daripada kejadian seorang penjual buah yang maut ditikam di hadapan sebuah rumah di Taman OUG di Kuala Lumpur. Semua suspek berusia antara 22 hingga 52 tahun, termasuk dalang kes itu ditahan dalam serbuan jam 11 pagi tadi. Ini kenyataan polis saya. 13 warga asing. Mereka sudah datang ke negara ini dah mula nak menunjukkan kuasa mereka. Tak tahu apa kes, kita tak tahu. Sebab pihak polis pun masih lagi sedang menyiasat punca dan sebagainya. Tetapi apabila mereka sudah sanggup mengambil keputusan, bertindak atas tangan mereka sendiri, bagi saya ini yang saya katakan membimbangkan. Sudah sampai masanya pihak berwajib memeriksa kedai-kedai. Kalau ada perniagaan yang dilakukan oleh peniaga daripada warga asing, perlu ambil tindakan. Saudara, ini gambaran perlu kita hayati supaya jangan kita biarkan negara kita akhirnya nanti hilang kawalan sebab mereka semakin ramai. Dan kehadiran mereka juga kerana orang kita juga yang menjadi dalang, yang menjadi dapat duit, mencari keuntungan cepat, akhirnya martabat negara tergadah begitu saja. Itu gambaran saya dapat, saudara. Hari ini saya, ni sambungan pula, banyak orang mengatakan apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan perubahan ataupun kabinet reshuffle. Memang sedang berlaku, tapi hari ini bila saya tengok tadi gambar daripada media arus perdana, gambar yang berhormat, kereta Datuk Seri Anwar Ibrahim memasuki pekarangan Istana Negara. Memanglah, dia pergi dalam 10 pagi, 10 ke 11 pagi. Selalunya, Yang Amat Perdana Menteri akan menghadap Agung apabila pada hari mesyuarat kabinet. Itu kelaziman biasanya. Mesyuarat kabinet pukul 9, pukul 8 pagi, Perdana Menteri akan menghadap Agung. Bercerita, berbincang, ini nak dibincangkan dalam kabinet, ini telah dilaksanakan, ini keputusan kabinet pada Agung. Itu cara pentadbiran negara kita, saya. Sebab itu saya katakan kerajaan ini kerajaan agung. Perdana Menteri hanya melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai ketua eksekutif kerajaan. Tiap-tiap pagi bila nak mesyuarat kabinet, selalunya sama ada hari Rabu. Hari Rabu pagi pukul 8 pagi atau 9 pagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berada sambil-sambil minum pagi dengan tuanku, menceritakan ini yang sedang dibincangkan minggu lepas, ini yang akan dibincangkan hari ini. Tuanku lihatlah apa pula tuanku punya komen. Agung akan beritahu, saya ingat gini, ini keadaannya. Selepas briefing itu dia balik, barulah dia mempengusikan mesyuarat kabinet. Cuma hari ini, hari Jumaat, agak janggal apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat memasuki pekarangan istana jam 10 pagi. Apakah beliau akan membincang sesuatu tentang perubahan kementerian ataupun menteri-menteri? Sebab memang pun ada satu kekosongan jawatan menteri, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang disandang oleh Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub. Kekosongan itu perlu diisi. Tapi dah mulalah orang bercakap, pumpang. Dia Presiden dah faham lah, Pok Rengar ni. Jangan marah begitu, saudara. Kita ada pegawai-pegawai immigration, mereka akan bertindak lah, saudara. Jadi sekarang ni, heboh mengatakan bahawa ada menteri ni akan bertukar, malahan melibatkan menteri besar pun. Macam mana orang bertanya dengan Datuk Wan Rosdi. Memanglah Datuk Wan Rosdi sebagai naib Presiden UMNO, orang yang agak senior dan dilihat punya keterampilan. Apakah beliau akan dibawa ke Kuala Lumpur untuk menjawab jawatan sebagai menteri. Tapi sedangkan kita melihat di Pahang, Datuk Wan Rosdi sedang mentadbir negeri Pahang dengan baik. Sebab itu kata Datuk Wan Rosdi, saya tak fikir soal itu. Saya tengah fikirkan macam mana nak memenangi pilihan raya Pelangai. Jadi macam-macam lah orang cerita. Konon kata Datuk Seri Zahid akan jadi menteri dalam negeri. Bertukar dengan Datuk Seri Saifuddin. Datuk Seri Saifuddin Shah, saudara. Saifuddin Nasution katanya malah mengatakan bahawa masanya sudah sampai menggantikan Rafizi
Tidak lagi menjadi Menteri Ekonomi dan macam-macam cerita. Sebab saya katakan orang Melayu ini cukup suka mendengar cerita yang pelik-pelik. Tak habis-habis dengan politik. Cerita sikit saja perubahan kabinet. Semua pasang telinga. Macam saya kata tadi lah. Kalau berlaku pergaduhan rumah tangga. Seronok saya dengar. Memang seronok mereka pasang telinga. Tambah pula lagi terjerit-jerit, terpekik terlolong. Ini pula kabinet reshuffle. Sampai saya soal kabinet reshuffle lah. Apa ada masalahnya? Kita tunggulah pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Teruskan usaha kita bekerja. Ini tidak dekat pejabat selap mula ini menteri baru nak datang ke gini. Jadi kerja di pejabat tertinggal. Terabai. Ini bukan yang kita harapkan. Sebab mereka juga mempunyai tanggungjawab. Sebab sekarang ni pun memang banyak ketua-ketua sudah pun ditukar. Dan akan ada kementerian-kementerian ataupun menteri-menteri yang baru. Itu pasti. Selalunya terpulang pada Datuk Anwar Ibrahim lah. Dia nak tukar bila dan sebagainya. Okey tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi kat macam kini ni. Pada 16 Ogos lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin membenarkan permohonan pengurusi PN itu untuk dilepas dan bebaskan dari 4 pertuduhan. Hakim memutuskan bahawa pertuduhan ke atas Muhyiddin adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan bukti-bukti yang mencukupi untuk mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Justru tertuduh tidak dapat menyediakan arahan selanjutnya daripada peguam yang diwakilinya. Mengikut final petition rayuan itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar berkata antara 13 sebab itu ialah Jamil telah terkilaf dalam mentafsir undang-undang dan fakta. Petition itu berkata langkah tersebut peramatang kerana menghalang pihak pendakwaan daripada menunjukkan bukti dokumentari yang relevan dan keterangan saksi semasa pembicaraan penuh. Pendakwa raya berhujah bahawa permohonan pembatalan Muhyiddin adalah menjalahgunakan proses mahkamah kerana pembicaraan penuh terhadap bekas Perdana Menteri itu masih belum bermula. Dusuki mendakwa barang kejahatan yang didakwa dalam pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin bukanlah memudaratkan dan boleh dibetulkan di mahkamah. Pendakwa raya mendakwa Mahkamah Tinggi telah tersilap kerana Muhyiddin gagal membuktikan bahawa 4 pertuduhan salah guna kuasa itu merupakan salah guna proses mahkamah. Sebelum ini, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity, Neptrus Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti itu. Walaupun bebas daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, namun Muhyiddin masih berdepan 3 lagi pertuduhan. Pengurusi PN itu berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan dalam akaun CIMB milik Bersatu. Muhyiddin didakwa melakukan perbuatan ini di CIMB Bank Cawangan Menara KL, Jalan Stesen Sentral Kuala Lumpur antara 25 Februari hingga 16 Julai. Serta 8 Februari dan 8 Julai. Ahli Bayan Paguh itu juga didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada 13 Mac atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Okey tuan-tuan, sama-samalah kita dengar nanti adakah Muhyiddin terlepas daripada 4 pertuduhan ni apabila pihak pendakwa yang buat rayuan. Okey tuan-tuan, mari terus menunjukkan kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.